Dia bagi brief e-folio. Oh, kena buat video. Tengok video apa Sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Tak ada tim lagi. Mungkin aku boleh ajak aku boleh ajak Camil kot. Hello? Hello Syamil. Ya. Kau boleh tolong aku tak? Tadi aku baru dapat tugasan daripada madam. Kita kena buat video e-folio Ya ke? Oh, kalau itu apa yang kau perlukan? Aku kau boleh nak bincang dulu sebab aku sekarang tak ada team ni. Oh, boleh je. Kita boleh je jumpa dan kerja pasal ni. Bila kau free? Sekarang pun boleh sebab aku nak pergi ke KS. Tapi memandangkan madam dah bagi kerja ni, kita bincang dekat pondok berdekatan dengan Padang tu lah. Boleh? Okey lah. Kalau macam tu kita jumpa dalam pukul 1:30 gitu. 1:30 Okey, boleh. Okey, beres. Bye. Bye. Oi, Assalamualaikum. Sorry aku lambat sikit tadi. Oh, tak apa. Aduh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woo! Waalaikumsalam. Kita semua tahu kenapa kita berkumpul kat sini sebab aku ajak korang nak bincang pasal etika. Etika kita ada tugasan baru, kita kena buat video e-folio. Ya, betul. So tajuk kita adalah sejarah masyarakat bermajmuk di Malaysia ni. So korang semua tahu tak? Sebab aku tak berapa tahu sangat. Zaid, apa yang kau tahu pasal masyarakat yang bermajmuk? Zaid. Sorry. Aku tahu. Jadi sebenarnya pembentukan masyarakat majmuk ni bermula semasa penjajahan British. Mereka membawa buruh dari China, India untuk bekerja sebagai penggagaran dan pelombongan. Ya, betul tu Zaid. Ia juga menggunakan pelbagai etnik di negara ini. Tapi ada juga cabarannya. Contohnya ketegangan antara kaum. Ini menyebabkan diskriminasi antara berlainan kaum. Apa yang aku nak cakap tadi Oh ya, aku tahu. Kita juga perlu ingat selepas mereka, kita perlu bersatu sebagai satu bangsa. Di sinilah rukun negara kita tercipta. Ini juga penting untuk negara kita. Rukun negara Tapi apa ciri-ciri rukun negara kita? Korang tahu tak? Aish, kau ni bukan ciri lah, prinsip. Okey, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ini menunjukkan keyakinan wujudnya Tuhan yang menjaga segala ciptaannya dan seluruh alam. Ini juga menyebabkan pegangan agama masing-masing mempunyai moralnya tersendiri. Contohnya Kristian, agama Islam, Hindu dan Buddha. Yang kedua pula, kesetiaan kepada raja dan negara. Ini adalah tentang kita kepada tanah air kita. Warga negara hendaklah menepukan sepenuh taat, setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ketiga pula, peluang perlembagaan. Kita perlu memahami dan menghormati perlembagaan negara kita. Ia menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluruhan atau kemuliaan perlembagaan negara. Keempat pula, kedaulatan undang-undang. Semua rakyat tanpa mengira kaum perlu menghormati undang-undang kerajaan supaya masyarakat di negara kita akan kekal stabil dan hidup dalam harmoni. Dan terakhir sekali, kesepadan dan kesusilaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita bersatu walaupun berbeza kaum.
berbentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan budi bahasa dan nilai murni yang ditetapkan. Oh, macam tu. Sekejap. Sekarang kau apa Kita ada kelas kan? Ha lah. Muka apa Zaid? Dah Allah. Kita tak bincang habis. Sekejap. Bila kita nak sama bincang ni? Malam. Assalamualaikum. Okey. Sebelum kita nak sambung balik perbincangan kita petang tadi kan, aku nak tanya sikit lah. Korang ada tak pengalaman menarik berkaitan dengan ciri perpaduan masyarakat yang bermajmuk dan yang berkaum? Ada tak? Aku ingat masa dulu, masa Hari Raya tahun lepas lah, kawan-kawan aku yang berlainan kaum datang berkunjung ke rumah aku untuk sambut Hari Raya bersama-sama dengan aku. Kita orang saling bertukar judah makanan. Pengalaman tu seronok gila. Aku pula masa di sekolah rendah pernah aku ada meraihkan lah majlis pada Aidil Bawali dan Tahun Baru Cina bersama dengan punya kawan lah. Antara pengalaman yang seronok lah, masa tu banyak sekolah dia tak ajungkan perayaan agama lain. So bagi aku mana tu satu pengalaman yang indah bagi aku. Aku rasa perayaan bersama-sama dengan berlainan kaum ini sangat penting, sebab kita dapat mempelajari untuk menghargai dan memahami budaya masing-masing. Betul tak? Tapi kan, kita tak boleh menafikan bahawa ada juga cabaran yang kita tak boleh hadapi, betul tak? Apa pendapat korang? Bagi pendapat aku, kita perlu terus mendidik generasi muda tentang kepentingan perpaduan. Pendidikan adalah kunci masa depan yang lebih baik. Hal ini mengajar generasi tentang etika dan peradaban. Aku setuju dengan kau. Tapi selain itu, media sosial juga boleh membantu menunjukkan kesan positif antara kaum supaya orang ramai dapat memupuk perpaduan antara satu sama lain. Aku rasa setiap daripada kita juga boleh menjadi contoh kepada mata kanak-kanak zaman kini. Tindakan kecil ni seperti menghormati satu sama lain juga boleh memberi impak besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Okey. Bagi aku fahamkan So, kesimpulannya, pembentukan masyarakat bermajmuk di Malaysia ni dia bermula apabila kemasukan migran daripada kaum luar. Betul tak? Betul. Okey. Proses ni pula berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Rasanya iyalah. Begitu. So, oleh itu wujudnya masyarakat yang berbilang kaum, ras etnik dan bangsa di Malaysia ni. Bagi aku pula, rukun negara ni lah yang paling penting, sebab ia membangunkan perpaduan antara pelbagai kaum yang berbeza. Ia juga menunjukkan keharmonian dalam negara. Dan bukan itu saja, ia juga membangunkan dan mengekalkan identiti kebangsaan Malaysia bagi menunjukkan betapa uniknya dan betapa bagusnya negara itu. Bukan itu sahaja. Saya rasa hubungan etnik pun penting juga kepada negara. Pihak berkuasa dia orang perlu sedar kepentingan hubungan etnik ini terhadap negara kita. Sebab banyak nyawa terkorban dan musnah berlaku di mana-mana yang mengakibatkan kerugian kepada negara kita sendiri. So kini Malaysia kita kena tunjuk yang kita ni aman dengan hubungan yang lain supaya kita menjadi negara yang lebih aman lah. Bagi aku pula, sekiranya tidak berwujudnya perpaduan kaum di antara kita, antara implikasinya ialah keharmonian negara terjejas
Kemudian negara yang dijejas bermaksud tidak ada kesepaduan di kalangan rakyat. Contohnya, rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa dan tidak dikongsikan bersama. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integrasi di peringkat wilayah dan kaum hidup dalam harmoni, keadilan, kerjasama sesama masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jaya. Seperti mana yang kita tahu bahawa semua masyarakat inginnya keamanan dan keharmonian. So, apa yang aku dapat mempelajari daripada perbincangan kita ni kan, keharmonian perpaduan dalam negara adalah penting untuk hidup bersama dalam satu bangsa dan aman dan nyaman. Betul Betul. Kalau selain itu, hubungan baik antara kaum adalah penting untuk menerima dan menghormati pelbagai budaya, agama dan suku kaum yang ada di dalam negara kita. Setuju tak? Setuju. Akhir sekali, apa yang aku boleh fahamkan, tindakan yang boleh diambil untuk memupuk perpaduan antara kaum di negara kita ni adalah dengan saling memahami pendidikan antara berlainan kaum, gaya, budaya dan cara. Dan satu lagi, daripada membaca dialog sejarah tentang setiap kaum. Okeylah, aku rasa itu je lah kot perbincangan kita. Information yang kita dah berbincangkan ni cukup dah untuk video etika kita. Yalah, harap perbincangan kita ni dapat memberi inspirasi antara satu sama lain kan. Betapa pentingnya perpaduan dalam masyarakat majmuk kita kan. Dah lah, jom balik. Aku pun dah ngantuk ni. Dah malam kan. Okeylah, seorang balik dulu meh. Okey, beres. Ngantuk ni. Terima kasih kau tolong aku. Okey, beres. Yes. Hey. Baik meh. Bye. Dulu kau saya. Baik, jumpa nanti lepas kelas tau. Okey, bye. Okay. Bye. Bye. Habis dah buat kerja tidur pula. Banyak kerja ni.